ada masalah untuk membina perenggan penutup karangan bahasa Melayu. Jadi saksikan apa yang akan saya paparkan sebentar saja lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama saya Cikgu Muhammad Hairi bin Abdullah dari SMK Air Molek Melaka. Hari ini saya akan bersama-sama dengan anak-anak sekalian. Diharapkan anak-anak bersiap sedia dengan pembelajaran PDPR di rumah dengan pembelajaran gaya baharu Norma Baharu 2021. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan serba ringkas bagaimana membina perenggan penutup karangan bahagian B Bahasa Melayu Kertas 1 SPM. Jadi anak-anak boleh rujuk dalam sumber rujukan pembelajaran dalam modul Gemilang 2.0 tingkatan 5 pada muka surat 133. Domain yang akan saya pertengahkan pada hari ini ialah domain peribadi. Jadi dalam soalan yang baru, mengikut kepada KSSM baharu akan diberikan satu stimulus, iaitu satu petikan sinopsis daripada daripada cerpen Kembara Amir Hamzah Al-Qadir. Jadi berdasarkan novel cerpen di atas menggambarkan satu situasi kemalangan yang berlaku dalam suatu aktiviti yang sedang dijalankan. Jadi soalannya ialah jelaskan punca-punca berlakunya kemalangan tersebut. Jadi hari ini kita akan ceritakan apakah teknik, apakah cara yang kita perlu guna pakai bagi membina satu perenggan penutup yang berkesan. Jadi saya gambarkan di sini dengan satu formula yang mana anak-anak boleh gunakan formula ini selepas ini sebagai latihan dan pembelajaran di dalam kelas dan akan diaplikasikan dalam peperiksaan SPM yang akan tiba nanti. Jadi teknik pembinaan perenggan penutup saya gariskan kepada beberapa perkara, iaitu saya ringkaskan dengan formula kata cikgu hidup rileks pasti puas. Jadi dalam pembelajaran gaya moden ini kita tak perlu nak stres-stres, kita belajar dalam keadaan yang ceria, yang happy, yang seronok dan sebagainya. Hidup kita perlu relax, hidup kita perlu diteruskan. Jadi saya gambarkan di sini perenggan penutup kita iaitu kata cikgu hidup relax pasti puas. Jadi ada 6 kriteria. Apa yang saya cuba sampaikan di sini iaitu kata ialah kesimpulan, cikgu ialah cadangan, hidup ialah harapan, relax ialah ramalan, pasti ialah peribahasa, puas ialah penegasan. Jadi 6 elemen ini saya gabungkan untuk membinakan satu perenggan penutup yang berkesan. Jadi kenapa saya gunakan 6 perkara ini? Supaya pemerengganan kita dihasilkan secara seimbang. Kalau kita tengok selama ini pemerengganan yang dihasilkan oleh murid-murid, kebanyakannya pemerengganan mereka tidak seimbang. Jadi untuk mencapai markah yang cemerlang agak sukar. Jadi saya tampilkan di sini ialah kata cikgu hidup relax pasti puas. Jadi ada 6 perkara. Jadi saya paparkan di sini satu contoh perenggan penutup untuk untuk sebagai garis panduan kepada anak-anak sekalian. Iaitu perkara pertama yang seperti yang saya merahkan di dalam slide saya, iaitu ada perkataannya kesimpulan, cadangan, kata ialah kesimpulan, cadangan, cikgu, hidup ialah harapan, kemudian pasti puas, adanya perenggan, adanya ayat peribahasa, adanya ramalan dan adanya penegasan. Jadi kita rungkai satu persatu daripada 6 perkara yang saya perkatakan sebentar tadi. Iaitu yang pertama, kata, iaitu kesimpulan. Intihannya terdapat 1001 langkah yang boleh diambil bagi mengatasi punca kemalangan semasa melakukan aktiviti luar. Jadi dalam soalan tadi kita nak merungkai tentang aktiviti luar. Jadi dalam aktiviti luar ini ada pelbagai aktiviti, antaranya jungle trekking,
climbing wall dan sebagainya. Banyak aktiviti sukan lasak yang mana aktiviti ini perlu diperincikan di dalam pembinaan perenggan isi. Tetapi dalam pembinaan perenggan penutup, sekadar saya menyebutkan aktiviti luar sahaja. Jadi yang pertama ialah kata cikgu, kita berikan satu kesimpulan. Yang kedua ialah cadangan. Kata cikgu, cikgu tu ialah cadangan. Jadi saya pecahkan di sini kepada dua cadangan. Kalau anak-anak perhatikan di slide saya, ada cadangan umum dan ada cadangan khusus. Jadi cadangan umum ini bersifat umum, tidak menyentuh ke mana-mana pihak yang terlibat. Tetapi cadangan khusus kita menyentuh kepada pihak yang terlibat satu persatu. Okey, kita lihat yang pertama. Cadangan umum yang pertama, sehubungan dengan itu semua pihak perlulah bekerjasama dalam meletakkan tanggungjawab menjaga keselamatan semasa menjalankan aktiviti luar di atas bahu masing-masing, ibarat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi di sini saya meletakkan orang yang terlibat ataupun pihak yang terlibat secara umum. Saya tidak menyentuh kepada mana-mana entiti, mana-mana kelompok masyarakat kerana saya menggunakan perkataan semua pihak perlulah. Jadi inilah dikatakan cadangan umum. Jadi saya rungkaikan satu persatu apakah tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh pelbagai pihak. Maka saya tampilkan cadangan khusus yang pertama iaitu pihak penganjur. Maka ayat saya, dalam pada itu pihak penganjur aktiviti luar hendaklah memberikan penerangan keselamatan kepada peserta sebelum memulakan aktiviti luar agar peserta bersiap siaga dengan sebarang bentuk kemalangan. Jadi saya turunkan kepada orang yang pertama, saya meletakkan kepada pihak penganjur. Dan apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak penganjur bagi mengatasi masalah kemalangan semasa melakukan aktiviti luar. Jadi saya turun kepada pihak yang kedua, cadangan khusus yang kedua, iaitu saya pergi kepada pihak sekolah pula. Pihak sekolah perlulah memastikan tahap kesihatan murid-murid berada pada tahap yang baik sebelum menyertai sebarang aktiviti luar yang memerlukan ketahanan fizikal dan mental. Kalau pada awal tadi saya menyentuh kepada pihak penganjur, maka saya turunkan kepada orang yang kedua, pihak yang kedua iaitu pihak sekolah. Jadi pihak sekolah perlulah memastikan kesihatan murid berada pada tahap yang baik, berada pada tahap yang optimum. Okey. Jadi yang kedua telah selesai, cadangan khusus yang kedua, dan cadangan khusus yang ketiga saya turunkan kepada ibu bapa. Jadi ibu bapa juga tidak boleh melepaskan tanggungjawab kerana mereka perlu menyediakan ubat-ubatan untuk anak-anak sebelum mengikuti aktiviti luar, ibarat sediakan payung sebelum hujan. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, bahawa kalau dilihat saya pergi kepada cadangan umum yang tidak menyentuh mana-mana individu, kemudian saya turunkan kepada cadangan khusus, saya meletakkan pihak penganjurnya, kemudian cadangan khusus yang kedua saya meletakkan kepada pihak sekolahnya, kemudian yang ketiga meletakkan kepada ibu bapanya. Okey, anak-anak sekalian, kalau kita lihat bagaimana saya menyusun idea tersebut daripada orang ataupun daripada entiti yang paling tinggi kedudukannya turun kepada orang yang menghampiri kepada murid, dan yang terakhir ialah orang yang betul-betul menghampiri kepada murid. Jadi nak menunjukkan bahawa cara penyusunan idea dalam pembinaan perenggan penutup perlu disusun dalam kaedah sedemikian. Sama ada yang peringkat yang paling tinggi sampailah kepada peringkat yang berdekatan dengan murid, ataupun yang berdekatan murid sampailah peringkat yang paling jauh. Jadi ada dua kaedah yang mana murid-murid boleh lakukan. Sama ada murid-murid nak lakukan cadangan khusus itu bermula pada diri sendiri ataupun pada kaum keluarga, kemudian bergerak kepada apa yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah, dan kemudian apa yang boleh dilakukan oleh pihak penganjur, ataupun sebaliknya. Sama ada dalam keadaan
yang paling hampir kepada yang paling jauh ataupun yang paling jauh kepada yang paling hampir. Apa-apa pun dalam keadaannya perlu mengikut susunan. Seperti mana saya rasa, saya yakin dan percaya anak-anak murid yang mendengar daripada video hari ini telah pelajari di sekolah, iaitu teknik dikemasin diri, keluarga, masyarakat, sekolah, negeri dan negara. Jadi dalam keadaan tersebut kita boleh gunakan sama ada bermula daripada diri, kemudian diteruti dengan keluarga dan sebagainya sampai peringkat yang paling tinggi, ataupun daripada peringkat yang paling tinggi sampailah kepada diri sendiri. Walau bagaimanapun perlu mengikut urutan yang baik. Jadi jangan dilompat-lompat, dimulakan diri, kemudian pergi pada pihak penganjur, kemudian balik ke sekolah balik. Jadi idea kita tidak disusun dengan baiknya. Jadi untuk mendapat karangan A+, jadi harapan kami supaya ramai lagi calon-calon dari negeri Melaka untuk mendapat calon A+, dan inilah gaya penulisan calon cemerlang. Jadi saya sebutkan tadi kata cikgu. Okey, kata cikgu hidup. Hidup kan? Hidup relax, ada ramalannya. Jadi hidup ialah harapan, di bawah sana ada harapan, itu moga-moga dengan usaha yang bersepadu ini, impian kudus untuk menjaga keselamatan kendiri dapat direalisasikan dengan jayanya. Jadi saya dah menjawab kepada kata cikgu hidup relax. Okey, hidup relax ialah ramalan. Okey, apa ramalannya? Jadi ramalan ini anak-anak sekalian, ramalan kita boleh meninggalkan satu stigma, satu buah idea yang mana buah idea itu tak perlu dijawab, bahkan idea itu perlu digantungkan sedemikian, meninggalkan satu tanda tanya kepada pemeriksa. Jadi kalau anak-anak boleh membina satu ayat yang mana ayat itu boleh terdetik, terjentik di hati pemeriksa sehingga kan pemeriksa kena berfikir sendiri, maka karangan anda pasti cemerlang. Jadi kita boleh berikan satu ramalan. Ramalan yang saya paparkan di sini ialah apakah yang akan terjadi sekiranya kita masih tidak mematuhi standard peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi kita tinggalkan tanda soal, kita tak perlu jawab. Jadi kalau kaedah penulisan perenggan penutup ini, kalau kita meninggalkan satu tanda tanya, contoh kalau kita ambil karangan tentang membaca, apakah yang akan terjadi kepada negara kita sekiranya kadar literasi masyarakat kita masih berada pada tahap yang rendah. Jadi kita tinggalkan kepada pemeriksa, tak perlu untuk kita menjawabnya. Okey, jadi kalau kita lihat kepada teknik yang saya perkatakan tadi, iaitu cikgu kata hidup relax, pasti puas. Mesti ada pasti, dan pasti itu ialah peribahasa. Di mana ayat peribahasa saya? Saya hadirkan ayat peribahasa saya di dalam cadangan. Okey, kalau lihat dalam cadangan saya, pada cadangan yang ketiga saya kata apa? Ibu bapa tidak boleh melepaskan tanggungjawab mereka dengan tanggungjawab mereka perlu menyediakan ubat-ubatan untuk anak-anak sebelum mengikut aktiviti luar, ibarat sediakan payung sebelum hujan. Jadi saya selitkan peribahasa itu dalam ayat cadangan, dan saya masukkan satu lagi peribahasa iaitu dalam ayat harapan, kan, dalam ayat harapan. Okey, saya ada masukkan dalam ayat penegasan pun saya ada masukkan peribahasa, okey, melepaskan tanggungjawab, tepuk dada tanya selera. Okey, jadi saya nak terangkan kepada anak-anak di sini bahawa peribahasa-peribahasa tersebut tidak perlu dibina dalam satu ayat sahaja. Jadi kalau peribahasa ini dibina dalam satu ayat, contoh bak kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya, noktah, maka ayat ini ialah ayat yang melanggaри kesalahan tata bahasa. Jadi ayat peribahasa ini perlu berada pada ayat pertengahan. Okey, jadi peribahasa ini saya dah masukkan dalam cadangan-cadangan sebelum tu. Kalau lihat dalam slide saya, peribahasa ini saya dah masukkan pada baris yang keempat, iaitu cadangan umum. Okey, saya kata di bahu masing-masing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
Jadi inilah cara membina ayat peribahasa dalam ayat, iaitu peribahasa dia perlukan ayat sebelumnya atau selepasnya, ataupun peribahasa berada pada tengah-tengah yang mana diikat oleh dua ayat sebelum dan selepasnya. Ini yang sebaik-baiknya. Okey, dan akhir sekali ialah penegasan. Saya meletakkan penegasan di sini akhir kata, tepuk dada tanya selera, kerana tanpa kesedaran dalam diri, segala usaha yang dirancanakan akan menjadi angan-angan mat jenin. Jadi inilah serba ringkas yang saya cuba bawakan kepada murid-murid pada hari ini, iaitu karangan membina perenggan penutup bahagian B. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita buat kesimpulan bahawa untuk membuat kesimpulan yang baik perlu ada satu formula yang lengkap. Jadi saya sediakan formula, kata cikgu, hidup, relax, pasti puas. Itu saja dari saya, Cikgu Muhammad Hairi bin Abdullah. Sekian, mudah-mudahan mendapat satu panduan karangan yang mantap, dan saya penutup bagi karangan yang baik. Itu saja. Semoga ilmu yang sedikit ini memberi manfaat kepada semua, dan semoga kita mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.